Katanya pengarang rahimahullahu ta'ala berkata Al-Imam Tirmizi pada hadis yang ke-301. Katanya dia an Ummi Salamah qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqta'u qira'atah wa yaqulu alhamdulillahi rabbil alamin summa yaqulu ar-rahmanur rahim summa yakif wa kana yaqra'u maliki yaumiddin. Daripada Ummi Salamah berkata ia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bacaan dia itu putus-putus. Apa maksud Rasulullah memutuskan bacaan dia putus tu, dia berhenti di setiap wakah dia berhenti, wakah dia berhenti. Contohnya Rasulullah pakai baca alhamdulillahi rabbil alamin. Berhenti. Ambil nafas. Summa ar-rahmanur rahim. Ar-rahmanir rahim. Berhenti. Lepas tu maliki yaumiddin. Berhenti pula. Jadi 7 kali berhenti surah Al-Fatihah. Jadi ada riwayat Rasulullah semaya baca Fatihah 3 kali berhenti. Ada riwayat kata 7 kali berhenti. Hak ni hak paling sahih sekali, Rasulullah baca 7 kali berhenti. Ada pendapat, ada riwayat kata Rasulullah baca 1 nafas Fatihah pun ada. Maka ketiga bacaan ni pun ada riwayat dia. Ulama-ulama dulu panggil kalau berhenti 7 ni panggil bacaan sirrul ubudiyah. Baca cara ubudiyah. Kalau baca 1 nafas dia panggil sirrun nubuwah. Baca cara sirrun nubuwah, baca 1 nafas. Kelebihan dia ada masing-masing, ada riwayat berlaku. Ada Rasulullah berhenti buat 3 kali berhenti ketika Fatihah. Boleh berlaku bacaan dia berhenti. Jadi Rasulullah seayat berhenti. Kita sebut dah ada ulama kata Rasulullah baca cara bacaan jiharkah. Lagu jiharkah. Katanya ulama Syria. Hamba tak tahulah cara bacaan jiharkah ni lagu mana. An Abdullah bin Abi Qais berkata ia sa'altu Aisyah an qiraatin Nabi sallallahu alaihi wasallam akana yusirru bil qiraah am yajharu. Qala kullu zalika qad kana yaf'alu wa qad kana rubbama asarra wa rubbama jahara. Fa qultu alhamdulillahillazi ja'ala fil amri sa'ah. Daripada Abdullah bin Abi Qais berkata ia aku bertanya Sayyidina Aisyah mengenai bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, adakah ia memperlahankan bacaan ataupun dia baca derah? Rasulullah ni baca kuat ke baca perlahan? Maka berkata Sayyidina Aisyah, semua itu Rasulullah pernah buat. Rasulullah pernah baca kuat, Rasulullah pernah baca perlahan. Kadang-kadang Rasulullah baca perlahan, kadang-kadang Rasulullah baca derah. Maka katanya dia alhamdulillah kerana Allah Ta'ala memberi keluasan, memberi kebebasan di dalam baca. Jadi Rasulullah baca derah ketika sembahyang apa dia? Maghrib, Isya, subuh Rasulullah baca kuat. Rasulullah baca perlahan ketika zuhur dengan asar. Ketika sembahyang tahajud Rasulullah baca di antara perlahan dengan kuat. Sekadar mana? Misalnya baca derah Bismillahirrahmanirrahim. Derah. Kalau perlahan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baca slow. Maka di antaranya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Di antara derah dan antara perlahan. Ada riwayat kata Rasulullah baca tergelar timbul. Derah kadang-kadang, perlahan kadang-kadang. Lagu ni cara baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaum. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim. Derah timbul, tergelar timbul dengan gitu. Boleh berlaku nak baca mana-mana ketika maya tahajud ke apa dia. Hak penting bacaan kita tidak mengganggu orang tidur. Kalau kita bangun tahajud jangan baca sehingga mengganggu orang tidur. Sekalipun kita baca Al-Quran, dia tu duduk tidur, tapi Islam aja ibadat kita jangan sampai peringkat mengganggu orang.
An Ummi Hani qalat kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Daripada Ummu Hani berkata ia kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili wa ana ala arishi. Daripada Ummu Hani berkata Ummu Hani kuntu asma'u qira'atan Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, tengah malam, wa ana ala arishi, sedangkan aku berada di atas katil rumahku. Berarti Rasulullah baca Al-Quran di rumah dia. Rasulullah baca Quran dekat dengan Kaabah. Tiba-tiba Ummu Hani berada di rumah dia, jauh jugalah. Rumah Ummu Hani ni. Ummu Hani kata aku dengar bacaan Rasulullah. Ni di antara mukjizat Rasulullah. Rasulullah kalau dia berkata-kata, orang jauh akan dengar seperti orang dekat juga. Ada satu kisah Abdullah ibnu Rawahah, kau tak ingat kau dia. Dia mari dengan satu rombongan daripada sahabat dia masuk masjid bertemu dengan Rasulullah di Masjid Nabawi, Masjid Nabi. Maka sahabat-sahabat dia tu mari masuk belakang dalam masjid, dia duduk jauh, duduk tepat unta-unta. Duduk cara ke unta, nak cara ikat-ikat unta. Tiba-tiba Rasulullah kata duduk belakang. Maka dia dengar seperti Rasulullah duduk dekat dia. Rasulullah kata duduk, maka dia duduk tepat utara dia. Nak kata suara Rasulullah tu dalam masjid, Rasulullah arah perintah ke orang dalam masjid tu duduk belakang. Maka sahabat tu dengar jauh, maka dia duduk juga tepat dia kerana dia sangka Rasulullah kata ke dia. Tu mukjizat. Kata-kata Rasulullah. Pada hari Hajjatul Wada', haji selamat tinggal dah. Berarti haji Rasulullah dekat nak wafat dah. Rasulullah ada satu khutbah wada'. Maka Rasulullah kecek kepada 124,000 orang. Maka lagu mana nak dengar suara Rasulullah seperti di hadapan di sahabat-sahabat dengar jelas belakang. Rasulullah kecek seolah-olah Rasulullah berada di hadapan dia. Ni antara mukjizat Rasulullah, suara dia didengar daripada pihak jauh. An Muawiyah bin Qurrah qala sami'tu Abdullah ibn Mughaffal yaqulu ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam ala naqatihi yauma fathihi wa huwa yaqra'u inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Surah ayat 1 ayat 2. Faqala faqara'a wa rajja'a Qala Muawiyah bin Qurrah laula an yajtami'un nasu alayya la akhadtu lakum min zalika as-saut aw qala al-lahan. Berkata Muawiyah bin Qurrah, aku mendengar Abdullah ibn Mughaffal berkata, aku melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam di atas untanya pada hari pembukaan kota Mekah. Rasulullah naik unta. Duduk. Maka dia membaca satu ayat Quran, iaitu surah Al-Fath ayat pertama dan ayat yang kedua. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Rasulullah baca. Maka Rasulullah baca wa rajja'a ni Rasulullah baca dalam keadaan suara bergema. Bergema lagu mana? Baca suara bergema ni, baca lagu ni. Inna fatahna laka fathan. Style gitu. Style suara bergema lagu tu. Mubina. Style lagu tu. Suara bergema lagu tu. Liyaghfira laka. Dia style bergema lagu tu suara ni. Maka Rasulullah ada baca lagu tu. Ada Rasulullah baca bergema lagu tu. Maka Rasulullah baca dan Rasulullah menggema ke suara dia, membesar ke suara dia. Maka berkata Muawiyah, kalulah aku bimbang manusia berkumpul
Cari aku belaka nak dengar suara tu, nescaya aku akan ajar suara tu kepada kamu ataupun lagu tu macam mana. Maka dia malahlah supaya manusia tak siri kumpul cari dia. Maka kalau tidak aku akan ajar kepada kamu lagu mana cara bergema Rasulullah tu. Gema Rasulullah. An Qatadah qala ma ba'asallahu nabiyyan illa hasanal wajh hasanal saud wa kana nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam hasanal wajhi hasanal saud wa kana la yurajji'. Daripada Qatadah katanya dia tidaklah membangkitkan Allah Ta'ala seorang Nabi kecuali mukanya semua comel-comel, indah-indah belaka. Muka seorang Nabi ni comel. Kenapa perlu seorang Nabi wakil daripada Allah itu comel? Kerana gini, tabiat manusia dia akan mengikut orang yang comel, orang yang sempurna. Maka Nabi-Nabi semua perwatakan zahir dia semua comel belaka. Kerana supaya tidak ada alasan bagi umat rasa hati tak berapa nak selesa dengan utusan Allah Ta'ala. Maka semua utusan Allah itu indah belaka, comel belaka muka dia. Maka yang paling comelnya Nabi Nabi Muhammad yang paling comelnya Nabi Yusuf ni diberi separuh daripada kecantikan. Nabi Muhammad diberi kecantikan seluruhnya. Cuma kenapa Nabi Yusuf cerita kecantikan dia begitu masyhur? Kerana kecantikan Nabi Yusuf begitu Allah Ta'ala beri kecantikan sahaja kepada Nabi Yusuf, sehingga begitu indahnya cerita muka dia. Mukjizat antara mukjizat Nabi Yusuf, muka tubuh yang paling comel, muka comel, maka menjadi fitnah kepada masyarakat dia, kepada orang lelaki, orang jantan, orang tino, semua terfitnah dengan muka dia. Tu Nabi Yusuf. Nabi Muhammad diberi kecantikan seluruhnya. Kenapa Nabi Muhammad tidak jadi macam tu? Orang tino tak jadi gila-gila kepada Nabi Muhammad. Kerana katanya ulama, Nabi Muhammad diberi kecantikan keseluruhannya dan diberi sifat haibah. Sifat haibah Rasulullah. Maka sekalipun comel Rasulullah, semua sahabat-sahabat dan orang yang rasa haibah Rasulullah, rasa segan dengan Rasulullah, jadi takut nak tengok muka Rasulullah. Sehingga sahabat tidak pernah bertentai mata dengan Rasulullah. Semua di hadapan Rasulullah tunduk pandangan belaka. Tu Rasulullah dapat haibah. Katanya Sayyidina Aisyah, kalulah orang tengok Nabi Yusuf, orang belah jari, kerak jari. Sayyidina Aisyah kata, kalau tengok kecantikan Nabi Muhammad, orang akan belah hati. Hasanus saut, dan suara yang indah dan sedap. Tetapi yang suara yang sedap antara hak jadi mukjizat adalah Nabi Allah Daud alaihi salam. Nabi Allah Daud alaihi salam suara dia sangat indah. Sehingga disebutkan di dalam kitab, kalau dia baca kitab Zabur, dia di tepi air, maka air itu berhenti daripada mengalir. Kalau dia baca di hadapan burung-burung yang tengah terbang, maka burung yang terbang itu akan jatuh beramai-ramai. Ramai-ramai jatuh kerana lupa untuk mengepokkan sayap dia, kerana terlalu indahnya suara Nabi Allah Daud alaihi salam. Tu dia. Di samping mukjizat dia boleh melembutkan besi, Nabi Allah Daud itu suara dia suara indah.